Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat. So macam mana kita dah bersedia untuk menyambung perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah? Saya harap semuanya sudah bersedia dengan kitab masing-masing, kan? Baik, jadi hari ini kita akan sambung perbincangan berkenaan bahagian kita yang ketiga. Kalau minggu lepas kita dah bincangkan tentang khutbah Abu Bakar radhiyallahu an, dan hari ini kita akan lihat apakah perkara yang berikutnya dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an setelah beliau dilantik sebagai khalifah. Jadi sekarang kita masuk pada muka surat 82. Di situ kita lihat satu subtopik yang bertajuk Abu Bakar melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah. Masih ingat lagi tentang ekspedisi ini? Siapa ingat? Angkat tangan. Kalau angkat tangan sudah tak nampak lah, kan? Tapi yang kita lihat di sini, ia adalah sebuah ekspedisi yang tergendala. Okey, saya nak kata yang terakhir boleh juga sebuah ekspedisi ketenteraan yang terakhir diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar memerangi tentera Rom pada masa itu. Dan peperangan itu ataupun ekspedisi ketenteraan itu diketuai oleh Usamah ibn Zaid, kan? Usamah ibn Zaid, tapi kemudiannya tergendala kerana kewafatan Nabi SAW yang menyebabkan mereka pun kembali daripada tempat pengumpulan mereka, lalu pergi semula ke Madinah. Jadi di sini Abu Bakar radhiyallahu an beliau melihat bahawasanya ada kepentingan untuk meneruskan sebuah ekspedisi yang tergendala itu tadi. Okay, selepas menguruskan pemakaman Nabi SAW, setelah beliau memberikan khutbahnya, lalu next yang beliau nak lakukan ialah meneruskan ekspedisi itu. Baik, kita lihat di sini penerangan yang ada pada muka surat 82. Dijelaskan bahawasanya sebelumnya Rasulullah SAW telah memerintahkan pasukan Usamah agar berjalan menuju tanah Al-Balqa yang berada di Syam, persisnya di tempat terbunuhnya Zaid ibn Haritha. Siapa Zaid ibn Haritha? Zaid ibn Haritha adalah ayah kepada Usamah. Okay. Zaid ibn Haritha adalah ayah kepada Usamah. Itu nama dia Usamah ibn Zaid. Baik, Zaid ibn Haritha, Ja'far dan Abdullah ibn Rawaha dengan misi agar pasukan Usamah segera menaklukkan wilayah tersebut. Maka berangkatlah pasukan Usamah ke Juruf dan mendirikan perkemahan di sana. Di antara pasukan tersebut terdapat Umar bin Al-Khattab, dan ada pula yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq turut pula di situ, namun Rasulullah SAW mengecualikannya agar menjadi imam solat. Tapi di sana ada juga, kalau kita lihat pada nota kaki di bawah itulah, ada yang mengatakan bahawasanya Abu Bakar tidak langsung menyertai peperangan ini. Okey, tidak langsung menyertai peperangan itu. Tapi tak apa, nanti boleh baca nota kaki di bawah pada muka surat 82. Di situ ada nota kaki nombor 2. Panjang juga nota kakinya, tapi tak apa, nanti boleh baca sendiri. Tak ada masalah, sebab tidak ada sebarang hal-hal yang rumit lah untuk difahami berkenaan dengan nota kaki di bawah tersebut. Baik, seterusnya kita lihat di sini, di antara ketika sakit Rasulullah SAW semakin berat, maknanya ketika Nabi semakin tenat dalam kesakitannya yang menyebabkan baginda SAW wafat. Jadi mereka masih berdiam di Juruf, maknanya tentera Usamah pada masa itu masih lagi berada di kawasan yang namanya Jurf.
Juruf. Okey, susah betul nak sebut. Dan persis setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, keadaan menjadi kacau bilau. Kemunafikan mulai terlihat di Madinah. Okay, dia bagi saya dia agak sedikit tiba-tiba lompat kepada keadaan yang berlaku di Madinah selepas itu. Kita lihat begini, ketika Nabi dia sakit tenat, maka pasukan Usama kembali ke Madinah pada masa itu. Daripada Juruf mereka pulang ke Madinah untuk melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian ini yang kita kata mengapa tergendalanya ekspedisi ketenteraan itu tadi untuk menuju ke tak silap saya ke Mu'an pada masa itu untuk memerangi tentera Rom. Kemudian setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati Madinah dan juga keadaan yang berada di sekitar Madinah, dia mula kelihatan kekecohan lain yang berlaku. Apa kekecohan itu? Ialah kita dapati di sini kemunafikan mula nampak. Okey, kemunafikan mula nampak dan bahkan tidak sedikit dari suku-suku Arab sekitar Madinah yang murtad keluar dari Islam. Jadi mereka yang munafik, mereka yang tak kuat keimanannya, bila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, mereka pun yang dulu masuk Islam bukan kerana keikhlasan mereka, jelas tergambar kemunafikan yang ada pada diri mereka. Dan mereka yang tidak kuat dalam keadaan memeluk agama Islam pada masa itu memilih untuk murtad daripada agama Allah, memilih keluar daripada agama Islam. Jadi itulah kekecohan yang perlu ditangani oleh Abu Bakar As-Siddiq sejurus beliau dilantik menjadi khalifah. Di samping kita kata di samping untuk meneruskan ekspedisi ketenteraan yang diketuai oleh Usamah radhiyallahu an. Maka di sini muslimah kita lihat dan ketika itu solat Jumaat tidak didirikan kecuali di Makkah dan Madinah. Maknanya jelas kalau kita sekarang kita kata sekarang ni tak ada solat Jumaat lah kan, dulu pun pernah berlaku. Solat Jumaat tidak didirikan. Dan tersebutlah sebuah kota yang bernama Juwathan di Bahrain. Kota ini termasuk kota yang pertama kali mendirikan solat Jumaat setelah situasi agak tenang dan orang-orang kembali kepada kebenaran sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Okay. Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan tentang kisah ini. Boleh rujuk dalam kitab Al-Jumu'ah, bab Al-Jumu'ah fil Qura wa Al-Mudun. Okay, ada dibincangkan tentang hal tersebut. Dan di antara negeri yang tetap istiqamah di atas Islam adalah negeri Thaqif di Taif. Mereka tidak lari dan tidak pula murtad. Ini Masya Allah Tabarakallah. Kita lihat apa yang berlaku di Taif. Saya kira kekuatan mereka di atas keislaman, tidak lari, tidak murtad, ia adalah kesan daripada doa Nabi SAW. Masih ingat lagi tak apa yang berlaku di Taif? Ketika pertama kali Nabi SAW ingin menyebarkan dakwah baginda di Taif. Apa yang berlaku? Saya kira peristiwa ini banyak kali saya ceritakan dalam mana-mana kuliah saya. Kan pertama kali Nabi datang setelah beberapa keadaan yang mencengkam jiwa Nabi SAW di Makkah, lalu Nabi SAW cuba untuk menyebarkan dakwah baginda di luar Makkah, iaitu antara tempat yang Nabi kunjungi adalah Taif. Dan pada masa itu penduduk Taif tidak boleh menerima kedatangan Nabi SAW. Bahkan kedatangan Nabi disambut dengan cercaan dan penghinaan. Bahkan baginda dihalau keluar daripada Taif pada masa itu. Dalam keadaan yang begitu memilukan kita lah kalau kita baca kisahnya. Dan kita dapati pada masa itu ketika Nabi SAW keluar daripada negeri Taif, Nabi duduk di sebuah tempat yang bernama Qarnul Manazil. Dan pada masa itu datanglah malaikat. Bila Nabi lihat di atas ada malaikat, yang mana malaikat datang, malaikat kata,
Allah utuskan kepada engkau dengan malaikat penjaga gunung. Jadi malaikat penjaga gunung itu datang kepada Nabi SAW memberi salam, lalu mengatakan kepada baginda bahawasanya kalau baginda hendak, dia boleh memusnahkan penduduk Taif dengan mencampakkan 2 gunung kepada penduduk itu untuk dihancurkan. Tapi apa doa Nabi? Nabi kata tidak. Bahkan aku mengharapkan keluar daripada tulang sulbi mereka adalah orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Ini adalah doa Nabi SAW. Dan saya kira, bagi saya, bila Nabi SAW wafat, kemudian kita lihat dalam pembacaan kita tadi, bahawasanya negeri Taif adalah antara negeri yang tetap istiqamah di atas Islam. Mereka tidak lari dan mereka juga tidak murtad. Itu merupakan, mungkin bagi saya, adalah berkat doa yang diucapkan oleh Nabi SAW pada ketika itu. Dan Nabi harapkan di dalam penduduk negeri Taif lahirlah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Itu adalah doa Nabi. Dan di sini kita dapati kan, tidak ada di kalangan mereka yang mensyirikkan Allah dan juga lari, iaitu yang murtadlah, keluar daripada agama Islam. Baik, ketika terjadi pelbagai masalah besar ini, banyak orang mengusulkan kepada Abu Bakar agar menunda keberangkatan pasukan Usama kerana umat memerlukan mereka untuk mengatasi masalah yang lebih penting. Apa masalahnya? Ialah untuk menangani orang-orang yang murtad dan mereka yang munafik, untuk menangani orang-orang itu tadi. Dengan alasan bahawa pasukan yang disiapkan Nabi tersebut sebelumnya dipersiapkan ketika negara Islam Madinah dalam kondisi yang aman. Jadi ada di kalangan mereka yang menghalang keberangkatan tentera Usama untuk meneruskan ekspedisi ketenteraan menyerang Rom pada masa itu, kerana mereka lihat tidak ada kepentingan untuk mereka keluar dengan satu ketenteraan ataupun jumlah ketenteraan, ekspedisi ketenteraan yang begitu besar pada masa tersebut. Jadi di sini antara sebab yang dah kita bincangkan tadi ialah, kalau dulu Nabi hantar pasukan Usama ialah dalam keadaan Madinah pada masa itu berada pada satu situasi yang tenang, aman dan damai. Tapi sekarang Madinah dan kawasan di sekitarnya berhadapan dengan satu masalah kemurtadan, berhadapan dengan masalah kemunafikan, kan ramai yang lari dan sebagainya, yang ramai tidak mahu membayar zakat. Dan pada masa itu ramai di kalangan mereka yang berpendapat bahawasanya tentera Usama seharusnya kekuatan mereka digunakan untuk membantu kerajaan menangani masalah-masalah itu tadi. Jadi tak perlu untuk keluar pergi berhadapan dengan tentera Rom. So ini ada di kalangan mereka yang berpendapat sedemikian. Okey, dan tapi di sini kita lihat Abu Bakar radhiyallahu an, dia tetap dengan prinsipnya. Dia tetap dengan pendapatnya untuk meneruskan ekspedisi itu tadi. Sebab itu ya, kita lihat pada muka surat 84. Okey, boleh buka muka surat 84. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an diusulkan dengan satu pandangan bahawasanya menundakan ekspedisi itu tadi, antaranya ialah Umar radhiyallahu an sendiri yang mengusulkan supaya tentera Usama ditunda keberangkatan mereka untuk meneruskan ekspedisi tersebut. Namun apa kata Abu Bakar radhiyallahu an di sini? Abu Bakar kata apa? Demi Allah, aku tidak akan melepas buhul yang telah diikat. Buhul tu maksud ikatan jugalah. Okey, ikatan yang telah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun burung menyambar kita dan seluruh binatang buas di sekitar Madinah menyerang kita, bahkan sekalipun anjing-anjing mengejar kaki-kaki ummahatul mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan tetap menjalankan misi pasukan Usama. Dan aku juga akan memerintahkan agar orang-orang tetap berjaga di sekitar Madinah. Jadi, bagi Abu Bakar, dia tidak mahu, dia tidak mahu menghentikan
ketenteraan yang telah diamanahkan oleh Nabi SAW kepada Usamah ini pada masa itu. Jadi dia kata, kalaupun burung menyambar, kalaupun ada anjing yang menggigit kaki isteri Nabi SAW, dia tidak. Maknanya itu kita panggil sebagai satu ungkapan yang tegas daripada Abu Bakar untuk meneruskan ekspedisi itu tadi. Tapi dia juga turut berjanji kan dalam ungkapan katanya tadi, ialah dia tetap akan meletakkan orang yang menjaga Madinah agar Madinah berada dalam keadaan yang aman dan damai. Walaupun ada berlakunya kekecohan, yang mana berlakunya orang-orang yang murtad, berlakunya timbul orang-orang yang munafik pada masa tersebut. Okey. Dan begitu juga berlaku situasi-situasi yang mana orang tidak mahu membayar zakat. Tapi itu insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi-sesi yang akan datang. Okey. Baik. Jadi kita lihat di sini ya, kalau kita lihat kepada perenggan yang kedua, ternyata berangkatnya pasukan Usamah membawa kemaslahatan besar waktu itu. Setiap kali mereka melewati perkampungan Arab, pasti akan menimbulkan rasa gentar untuk memberontak. Sehingga ada yang berkata, tidak mungkin pasukan sebesar ini keluar kecuali mereka telah memiliki pertahanan yang kuat di Madinah. Dan setelah 40 hari atau 70 hari mereka pulang dengan membawa kemenangan dan harta rampasan perang. Bermakna begini ya muslimah, ternyata keputusan Abu Bakar radhiyallahu an untuk meneruskan ekspedisi Usamah menyerang tentera Rom pada masa itu adalah keputusan yang tepat. Antara penyebabnya ialah, antara faktor mengapa Abu Bakar radhiyallahu an ingin meneruskan ekspedisi itu ialah untuk menggentarkan hati orang-orang yang ataupun negeri-negeri yang ada di sekitar Madinah, luar Madinah. Bila mereka melihat ada satu pasukan yang begitu besar jalan ataupun lalu negara mereka. Sebab tentera Usamah ini dia pergi ke bahagian Mu'an tau. Bahagian Mu'an ni nak dekat-dekat dengan Petra. Jauh daripada Madinah nak pergi. Petra tu jauh. Dekat-dekat di sana lah. So kita lihat, setiap kali mereka lalu, akan disaksikan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Madinah. Sebagai bukti bahawasanya kerajaan Islam Madinah walaupun selepas kewafatan Nabi SAW menunjukkan bahawasanya Madinah masih lagi memiliki kekuatan dari sudut ketenteraan. Sebab itu, walaupun selepas kewafatan Nabi, ekspedisi itu diteruskan. Okay. Memberikan satu petanda ataupun petunjuk kepada kerajaan-kerajaan di sekitarnya bahawasanya Madinah tidak memiliki sebarang masalah. Okey, kerajaan Islam Madinah pada masa itu tidak memiliki sebarang masalah dan mereka akan takut untuk memberontak, dan itu adalah benar, berlaku sedemikian. Dan akhirnya tentera Usamah dia pulang. Dia pulang setelah berapa hari? 40 hari atau 70 hari. Mereka pulang dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang begitu banyak. Dan ini sekaligus ianya menaikkan kredibiliti kerajaan Islam Madinah selepas kewafatan Nabi SAW sebagai sebuah kerajaan yang masih lagi berwibawa untuk memerintah Jazirah Tanah Arab pada masa tersebut. Okay? So itu kepentingannya mengapa diteruskan, dan Abu Bakar radhiyallahu an kita lihat dia berpegang dengan satu prinsip yang begitu kuat dan dia membuat keputusan yang tepat pada masa itu. Adalah desas-desus ataupun orang yang tidak bersetuju dengan untuk supaya tentera Usamah itu keluar pergi berperang. Baik, ada lagi satu perkara yang berlaku ketika tentera Usamah ini ingin berangkat ke medan peperangan lah, ketenteraan tersebut kan, iaitu masih lagi orang mempersoalkan kredibiliti Usamah. Kalau kita masih ingat lagi perbincangan kita dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum,
Usamah dilantik oleh Nabi SAW pada masa itu sebagai pemimpin perang yang masih muda. Usianya masih remaja pada masa itu. Dan kita dapati selepas kewafatan Nabi, sebelum Usamah diberangkatkan ke bukan diberangkatkan lah, sebelum Usamah dihantar apa bahasa saya, sebelum Usamah dihantar untuk meneruskan ekspedisi itu tadi, masih lagi ada orang yang mempertikaikan kredibiliti Usamah sebagai pemimpin perang ataupun pemimpin tentera pada masa itu. Dan di sini kalau kita rujuk pada muka surat 85, okey, terus ya pergi kepada muka surat 85, di bawah sekali, perenggan yang bawah sekali, kita lihat ada orang yang mengadu hal itu kepada Umar. Lalu Umar pun okeylah, baca senang, jika nak cari susah. Di perenggan yang terakhir ya, di perenggan yang terakhir muka surat 85, iaitu Said bin Umar meriwayatkan dari Abu Damra, Abu Amr dan lain-lainnya dari Al-Hasan Al-Basri. Ketika Abu Bakar bersiap-siap memberangkatkan pasukan Usamah, betul lah memberangkatkan, tapi ini bahasa Indonesia lah ya, memberangkatkan tentera Usamah, pasukan Usamah, sebagian Ansar berkata kepada Umar, iaitu katakan padanya agar mengganti dan tidak menunjuk Usamah sebagai pemimpin kita. Jadi ada di sebahagian di kalangan Ansar yang kata kepada Umar bahawa saya beritahu kepada Abu Bakar supaya tukarlah orang. Tak payahlah kita ambil Usamah ni. Usamah ni kan budak-budak lagi. Tak perlulah kita nak ambil dia sebagai pemimpin perang kita. Jadi di sini maka Umar segera melaporkan hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Maka diceritakan bahawa Abu Bakar menarik janggut Umar dan berkata, "Payah-payah ibumu mengandungmu, wahai Umar bin Al-Khattab. Bagaimana mungkin aku mengganti pemimpin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Abu Bakar segera bangkit dan berjalan sendiri menuju Juruf untuk memeriksa pasukan Usamah. Pada masa itu Abu Bakar terus pergi bertemu dengan pasukan Usamah yang berada di Juruf dan memerintahkan mereka untuk mulai berjalan. Sementara beliau turut berjalan kaki mengiringi dan melepaskan mereka, maknanya nak hantar mereka keluar supaya meneruskan peperangan itu. Didapati dua keadaannya begini. Usamah berada di atas kenderaan. Abu Bakar dia jalan di bawah, maknanya dia tak duduk di atas kenderaan. Dia tak duduk di atas, mungkin kita boleh ambil di sini sebagai unta lah, unta. Usamah duduk di atas unta. Abu Bakar pun ada untanya, tapi dia tak duduk di atas untanya. Bahkan dia berjalan kaki mengiringi Usamah pada masa itu. Dan kita lihat ya pada muka surat 86, kenderaan dan Abdul Rahman memegang tali kekang untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Abdul Rahman, ada seseorang sahabat nama Abdul Rahman, dia pegang tali kan, unta kan ada tali dekat dia punya leher tu, dia pegang. Unta Abu Bakar dipegang talinya. Dan Usamah pun bila melihat keadaan itu, dia segan. Yelah, dia kan junior. Betul tak? Kan? Dia junior, muda lagi. Kemudian yang mengiringinya ini adalah khalifah. Kena ingat, bukan semata-mata Abu Bakar ini adalah seorang yang senior di kalangan sahabat Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar pada masa itu adalah seorang khalifah. Jadi Usamah kata kepada dia begini, "Wahai khalifah Rasulullah, naiklah ke atas kenderaan ini atau aku yang turun." Masya Allah ya. Ini kita lihat betapa tawaduknya orang-orang yang ada pada zaman Nabi SAW, dan betapa rendah dirinya orang-orang yang mendapat didikan daripada Nabi SAW. Kan? Kemudian apa kata Abu Bakar? Abu Bakar pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan naik dan engkau tidak boleh turun." Abu Bakar kata, dalam bahasa kita yang mudah, tak perlulah. Jangan turun, aku pun tak akan naik. Duduk, stay dekat atas unta itu. Jadi setelah itu Abu Bakar memohon agar Umar bin Al-Khattab dibebas tugaskan untuk menemani di Madinah. Nampak sekali lagi betapa tawaduknya Abu Bakar di sini. Sekarang dia adalah khalifah. Okey? Tapi di sini dia minta kepada Usamah, minta izin ya muslimah, dia minta izin kepada Usamah
supaya Umar radhiyallahu an tak perlu dibawa ke medan peperangan. Sedangkan kalau kita fikirkan, tak perlu pun Abu Bakar nak minta izin kepada Usama kan? Sebab Abu Bakar adalah khalifah. Dia seharusnya yang menentukan siapa yang perlu ikut perang dan siapa yang tak perlu ikut perang. Tapi di sini, sebab apa ya Muslimah? Asalnya Umar radhiyallahu an dia asalnya adalah orang yang turut serta dalam peperangan dalam ketenteraan Usama ketika Nabi SAW hidup. Jadi sesiapa-siapa yang ikut dalam peperangan Usama pada masa itu perlu ikut sekali lagi. Okey, perlu ikut sekali lagi, dan antaranya ialah Umar bin Khattab. Jadi di sini Abu Bakar dia minta izin kepada Usama. Minta izin kepada Usama supaya Umar tak perlu turut serta dalam peperangan itu, dan supaya Umar dapat membantu urusan pentadbiran yang ada di Madinah. So di sini sebelumnya Umar itu masuk, maka Usamah pun mengabulkannya. Ya, Usamah kata tak apa, Umar tak perlu ikut. Okey, setelah peristiwa ini tidak sekalipun Umar bertemu dengan Usama kecuali beliau mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum ya Amir. Amir ni maksudnya ketua. Okey, Amir tu maksudnya adalah ketua. Okey Muslimah, sampai situ saja perbincangan kita untuk hari ini. Okey, untuk hari ini saya ambil satu saja subtopik dalam perbincangan itu. Namun apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kisah ataupun apa yang berlaku itu tadi? Baik, pertama yang ingin saya garis bawahi pada hari ini ataupun ingin saya highlightkan ialah satu, berkenaan dengan prinsip yang kuat. Okey, prinsip yang kuat. Tidak terpengaruh dengan desakan dan suasana. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, ketika dia dilantik sebagai khalifah, kita lihat tugas dia yang pertama pada masa itu ialah untuk meneruskan ekspedisi ketenteraan yang pada masa itu tergendala kerana kewafatan Nabi SAW. Pada masa itu juga ramai di kalangan mereka yang mengusulkan cadangan kepada Abu Bakar agar tidak meneruskan ekspedisi tersebut kerana situasi-situasi yang berlaku di Madinah dan kawasan di sekitarnya. Namun kita lihat Abu Bakar radhiyallahu an adalah seorang pemimpin yang begitu kuat berpegang dengan prinsipnya. Walaupun diasak dengan pelbagai pendapat, pelbagai pandangan, tetapi bila dia melihat satu keadaan itu adalah keadaan yang terbaik untuk kepemimpinannya, okey, dan juga kerajaannya, maka dia teruskan. Dan seperkara lagi, menurut kepada Abu Bakar, itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi. Kan kalau kita rujuk kepada ungkapan katanya, dia kata apa? Aku tidak akan melepaskan buhul yang telah diikat oleh Rasulullah. Maksudnya Nabi dah buat keputusan yang sedemikian, maka dia tidak akan membiarkan keputusannya. Apa keputusan Nabi? Ialah untuk menghantar satu ekspedisi ketenteraan menyerang Rom pada masa itu, yang mana ianya diketuai oleh Usamah. Jadi Abu Bakar kata bila itu yang Nabi SAW tetapkan, maka walaupun ia tergendala dan sekarang kita memiliki peluang dan ruang untuk meneruskan, kita akan tetap teruskan. Di sini saya lihat dia adalah sebagai seorang yang memiliki prinsip yang begitu kuat. Kita juga perlu begitu ya Muslimah. Dalam hidup kita, kita perlu ada prinsip. Kita perlu ada pegangan yang kuat. Dan pastinya prinsip yang kita pegang, yang perlu ada pada diri kita ialah prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada keislaman. Maksud saya ialah begini, kalau kita tahu satu perkara itu adalah perkara yang haram dalam agama kita. Okay, saya keluar sedikit daripada konteksnya Abu Bakar. Yang penting kita nak ambil prinsip yang dipegang oleh Abu Bakar adalah prinsip, Abu Bakar adalah seorang yang memiliki prinsip yang kuat. Bagaimana kita nak aplikasikan dalam diri kita ya Muslimah pada hari ini? Kita juga perlu ada prinsip yang kuat ketika kita berpegang kepada ajaran syariat kita. Bila kita tahu perkara itu adalah perkara yang haram, okey,
letaklah kita di mana sekalipun. Letaklah kita di mana sekalipun. Walaupun kita kata kawan-kawan di sekitar kita, mereka adalah orang yang mengajak kita kepada melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mereka mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara dosa. Tapi kita ada prinsip muslimah. Iaitu prinsip kita ialah kita tak mungkin untuk melanggar batasan-batasan syariat. Bila kita menjadi seorang muslimah yang memiliki prinsip, kita akan selamat dunia dan akhirat. Okey, itu yang boleh kita belajar daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Bagaimana dia menjadi seorang khalifah, seorang insan yang berprinsip, dan prinsipnya walaupun di sekitarnya itu tadi kan cuba untuk menghalang, namun dia ada prinsip yang kuat diteruskan. Dan kita dapati adakah prinsipnya untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi merugikan? Tidak. Bahkan tentera Usamah pulang daripada peperangan dengan harta rampasan dan kemenangan yang begitu besar. Begitu juga kita muslimah. Bila kita ada satu prinsip yang kuat untuk berpegang dengan ajaran agama kita. Kan? Walaupun mungkin orang katalah kepada kita, orang di sekitar kita ni, mungkin kata, kenapalah kau ni nak jadi baik sangat? Kenapalah kau ni sibuk-sibuk nak belajar agama sangat? Kenapalah kau itu? Kenapalah kau ini? Tapi kerana kita ada prinsip bahawa hidup kita perlu menjadi seorang muslimah yang berilmu, pegang dengan prinsip itu. Walaupun orang di sekitar kita memperlekehkan kita. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, yang muslimah, kita lihat di sini. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang lebih muda daripada kita. Okey? Sebagaimana yang berlaku kepada Usamah ibn Zaid. Jangan lupa, ketika awal-awal Nabi SAW ingin mengutuskan Usamah dalam ekspedisi ketenteraan ini. Masih ingat tak lagi kisahnya? Adakah semua orang pada masa itu bersetuju dengan keputusan Nabi untuk melantik Usamah sebagai pemimpin ataupun ketua bagi ekspedisi mereka? Tidak. Ramai antara mereka yang tidak bersetuju dengan keputusan Nabi. Kerana apa? Usia Usamah yang masih muda. Ialah budak lagi. Takkanlah nak jadi ketua kita. Macam itulah kan kalau dalam bahasa kita. Dalam bahasa makcik-makcik bawang ni kan. Alah, muda lagi. Budak ingusan. Takkanlah boleh nak pemimpin satu ketenteraan ni. Aku tak percayalah. Kita mesti akan bunyi. Akan keluar suara-suara yang sedemikian. Tapi apa kata Nabi? In tata'anu fi imaratihi faqad kuntum tata'anuna fi imarati abihi min qabl. Nabi kata kepada mereka, kalau sekiranya kalian mengecam kepemimpinannya, maknanya kalau kalian meragui, mengecam, mengkritik kepemimpinannya, maka kalian sebenarnya telah mengecam kepemimpinan ayahnya. Siapa ayahnya? Zaid ibn Harithah, yang Nabi hantar dalam peperangan, dalam sebuah peperangan, pada masa itu tak silap saya peperangan Mu'tah. Okey, peperangan Mu'tah pada masa itu yang Nabi hantar untuk mengikuti peperangan tersebut. Jadi di sini kita lihat Nabi pesan kepada para sahabat, kalau kalian menjadi orang yang mengecam kepemimpinan Usamah ibn Zaid, bermakna kalian juga mengecam kepemimpinan ayahnya pada satu masa ketika dahulu. Kerana bagi Nabi, ayah yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Kan? Okey, boleh faham ya maksud saya? Maka di sini Nabi kata, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Wa aymullahi in kana li khaliqan lil imarati wa in kana liman ahabbin nasi waliya wa in hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'da. Nabi kata begini kepada para sahabat yang pada masa itu mengkritik keputusan Nabi SAW untuk melantik Usamah ibn Zaid sebagai ketua tentera pada masa itu. Nabi kata apa? Demi Allah, dia itu memiliki kemahiran, kepemimpinan dalam ketenteraan. Okey?
Kalau ayahnya, Nabi sebut, kalau ayahnya adalah antara orang yang aku cintai, maka orang ini iaitu Usama, kan, anak dia ini adalah antara orang yang aku cintai juga selepas ayahnya. Sebab itu ya muslimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari tentang respon Nabi ketika, ataupun jawapan Nabi ketika orang lain mengkritik keputusan Nabi melantik Usama ibn Zaid pada masa itu. Dan pada keadaan yang sama juga berlaku, kan, ketika Abu Bakar radhiyallahu an mengambil keputusan untuk sekali lagi meneruskan ekspedisi ketenteraan itu dengan melantik Usama ibn Zaid. Masih lagi ada bunyi-bunyi, masih lagi orang cakap, suruh gantilah, janganlah ambil budak mentah ni, jangan itu, jangan ini. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an tetap meneruskan keputusannya menghantar Usama, tidak diganti dengan ketua tentera yang lain. Kerana apa? Usama adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Kalau Nabi percaya kepada Usama, kalau Nabi adalah, ni Nabi ya, Nabi percaya dengan kepemimpinan Usama, siapa kita untuk mempertikaikan kepemimpinan Usama? Apa yang berlaku kepada Usama, ia menjadi bukti untuk kita pada hari ini, mana-mana kepemimpinan ataupun apa-apa tindakan yang dibuat ataupun yang dikendalikan oleh orang yang lebih muda daripada kita, tak semestinya ianya tidak baik. Okey? Sebab itu kita jangan pandang rendah orang yang lebih muda daripada kita. Kan? Kalau nampaklah ustazah yang mengajar muda sangat, jangan kita nak pelekehkan ustazah-ustazah muda ni. Ya, cik-cik, muslimah-muslimah yang saya kasihi semuanya, jangan kita pelekehkan. Bila kita nampak, mudanya ustazah ni, boleh ke dia mengajar? Contohnya kan, boleh ke dia mengajar? Boleh ke, reti ke dia tu nak ajar kita? Dia tu experience pun tak mana budak ingus nak ajar-ajar kita. Jadi orang sabar konon. Kita ni makan garam lebih dulu daripada dia. Dia nak ajar kita jadi orang yang sabar. Pengalaman dia tu belum tentu lagi sama macam kita. Mungkin kita cakap sedemikian kan, muslimah? Namun tak semestinya. Tak semestinya. Kadang-kadang ada juga orang yang lebih muda daripada kita, tapi dia lebih matang daripada kita. Ya, lebih matang daripada kita, lebih baik ilmunya daripada kita, dan dia adalah orang yang lebih bijak mengawal perasaannya daripada kita yang kita kata makan garam. Okey? Baik, itulah dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Dengan itu ya muslimah, saya tutup perbincangan kita ataupun kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.